Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam acara bacaan buku Daras Malfuzat Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, dan semoga apa yang akan kami kongsikan bersama pada hari ini akan banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. InsyaAllah pada daras malam ini kita akan menikmati penerangan daripada Hazrat Imam Mahdi alaihissalam berkenaan dengan juz-juz ketakwaan ataupun bahagian-bahagian daripada ketakwaan itu sendiri. Kemudian mukjizat Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan dengan Quran Majid, merupakan kitab yang lengkap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kami akan kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian penerangan daripada Hazrat Imam Mahdi alaihissalam berkenaan dengan tajuk-tajuk yang baru saya sampaikan tadi. Pertama, berkenaan dengan juz-juz ketakwaan ataupun bahagian-bahagian ketakwaan. Kita tahu setiap perkara itu mempunyai banyak bahagian-bahagiannya. Begitu juga berkenaan dengan takwa ini. Hazrat Imam Mahdi alaihissalam menjelaskan bahawa ketakwaan ada banyak juz-juznya, itu ada banyak bahagian-bahagiannya. Menghindarkan diri dari sombong, sikap pentingkan diri, dan harta yang haram juga adalah takwa. Jadi kita menghindarkan diri kita dari sikap sombong dan sikap mementingkan diri sendiri dan memakan harta benda yang haram, itu merupakan ketakwaan juga, bahagian daripada ketakwaan. Orang yang menzahirkan akhlak yang cantik, musuh juga boleh menjadi kawan. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, yakni tolaklah keburukan dengan cara yang baik. Al-Mu'minun ayat 97. Sekarang cuba fikirkan apa yang diajarkan dalam petunjuk ini. Dalam petunjuk ini Allah Ta'ala bertujuan bahawa jika musuh mengeluarkan caci maki sekalipun, jangan menjawabnya dengan caci maki, tetapi bersabarlah atas hal ini. Dan ini merupakan satu pelajaran yang sangat indah yang dipersembahkan oleh Rasulullah SAW sendiri dan kembali dihidupkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, di mana kita tahu Rasulullah SAW banyak dihina, banyak dicaci, tetapi beliau tidak pernah membalas caci maki para musuh, para penentang itu dengan caci maki. Sebaliknya, Rasulullah SAW menjawab segala caci makian para musuh itu dengan akhlak yang cantik, dengan akhlak yang indah. Begitu juga Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau sendiri mengajarkan kepada kita semua bahawa galian sungkar doa do. Apabila kamu mendengar caci maki, maka balaslah dengan doa. Tetapi ingat, doa bukan untuk mendoakan orang yang mencaci maki kita itu supaya mereka hancur, tidak. Tetapi kita mendoakan kepada Allah Ta'ala untuk mereka yang mencaci maki itu, supaya Allah Ta'ala memberikan jalan petunjuk bagi mereka semua. Supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, menjadi orang-orang yang baik, seterusnya dapat menerima pengutusan Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan kepada kita semua bahawa jangan menjawabnya dengan caci maki apabila kamu mendengar caci maki orang-orang, tapi bersabarlah atas hal itu. Akibatnya nanti musuh sendiri akan mengatakan yang baik mengenai kamu, dan mereka sendiri yang akan merasa malu dan segan. Dan hukuman ini lebih baik daripada hukuman yang boleh kamu berikan kepada mereka. Seseorang boleh sahaja sampai ke tahap membunuh atas perkara itu, tetapi itu bukan tuntutan insaniat dan kehendak ketakwaan. Berakhlak mulia adalah satu mutiara yang boleh memberi kesan ke atas sejahat-jahat atau seliar-liar mana sekalipun seseorang manusia ataupun insan itu. Orang fasik yang melawan para nabi, terutama sekali mereka yang menentang nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, mereka beriman tidak berasaskan kepada mukjizat, dan mereka tidak juga terpengaruh dengan mukjizat dan keajaiban. Malah
mereka itu mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat akhlak fadilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan mukjizat yang dapat merubah ataupun yang merubah hati para penentang-penentang di waktu itu yang menentang Rasulullah SAW, tetapi yang merubah hati mereka, yang dapat merubah hati mereka, yang menarik mereka untuk menerima kebenaran Rasulullah SAW adalah apabila mereka melihat sendiri akhlak yang cantik, akhlak yang indah yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Mukjizat akhlak mampu melakukan sesuatu yang tidak boleh diberikan oleh mukjizat kekuatan. Inilah yang dimaksudkan dengan al-istiqamatu fawqal karamah. Yakni istiqamah itu mengatasi karamah. Cubalah sendiri dan lihat bagaimana istiqamah memperlihatkan karisma. Orang kurang memberi perhatian terhadap karamah, terutama sekali zaman sekarang ini. Tetapi apabila diketahui bahawa seseorang itu mempunyai akhlak yang baik, maka kecenderungan kepadanya akan muncul. Hal ini tidak tersembunyi. Sasaran akhlak yang terpuji juga berpengaruh atas mereka yang melihat berbagai jenis tanda-tanda, namun tetap tidak mendapat ketenangan atau kepuasan. Sebenarnya, ada beberapa orang yang hanya beriman apabila melihat mukjizat yang zahir atau perkara-perkara atau hal-hal yang ajaib. Dan ada juga yang beriman setelah melihat kebenaran dan makrifat. Tetapi kebanyakan orang yang punca hidayat dan ketenangan mereka ialah melalui akhlak fadilah dan dorongan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahawa tabligh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sangat sedikit sekali kalau kita baca dalam sejarah di mana Rasulullah SAW menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi lebih banyak kita melihat tabligh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan penampilan akhlak yang sangat indah, yang sangat cantik yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW kepada para penentang, yang membuatkan para penentang itu terpaksa menerima kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran Islam ini dan seterusnya masuk ke dalam Islam, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Selanjutnya Hazrat Imam Mahdi alaihissalam menerangkan berkenaan dengan mukjizat Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki setiap jenis keajaiban dan mukjizat. Keagungan apa yang harus kita persembahkan mengenai Rasulullah SAW. Ke arah mana pun kita labuhkan pandangan, kita akan dapati mukjizat yang tidak terkira. Berbagai jenis mukjizat yang agung boleh kita perolehi. Berbagai jenis mukjizat terkumpul pada diri baginda SAW. Misalnya keajaiban yang zahir ialah seperti syakul qamar dan lain-lain. Ada juga mukjizat-mukjizat yang lain yang melebihi 3,000 jumlahnya. Mukjizat mengenai makrifat dan hakikat ada tersedia di dalam Quran Syarif yang sentiasa segar dan baru setiap masa. Dan dari segi mukjizat akhlak, pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri membenarkan ayat innaka la'ala khuluqin azim, yakni sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 5. Quran Karim menyatakan kemuliaan baginda dalam ayat wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih, yakni jika kamu dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang semisalnya. Al-Quran Al-Baqarah ayat 24. Mukjizat ini adalah rohani, sebagaimana memberikan dalil mengenai wahdaniyat. Demikian juga manusia atau insan tidak mempunyai kekuatan untuk menceritakan mengenai hikmah, kecantikan dan keindahan dan penyampaiannya. Di tempat lain dikatakan la ini jama'atil insanu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimisli, yakni seandainya berhimpun manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisal seperti Al-Quran, tidaklah mereka akan sanggup mendatangkan yang sama seperti ini. Bani Israel ayat 89. Keindahan penyampaian Quran Karim. Lebih lanjut lagi Hazrat Imam Mahdi alaihissalam menerangkan ringkasnya berkenaan dengan mukjizat rohani. Jangan ada sesiapa yang berfikiran bahawa ini adalah kesilapan fikiran dan pandangan orang Islam. Hari ini bukan saja mereka yang bersandarkan kepada fitrat semula jadi, malah mereka yang menentang fitrat semula jadi juga tidak mengakui bahawa keindahan penyampaian bukan mukjizat Quran Syarif. Said Ahmad yang merupakan salah seorang penentang Hazrat Imam Mahdi alaihissalam juga telah keliru dan dia tidak mengakui keindahan penyampaiannya sebagai mukjizat.
apabila kita cuba kenang kembali, maka sangat sedih bahawa Said Ahmad mengingkari mukjizat. Beliau sama sekali tidak mengakuinya sebagai mukjizat. Ini kerana beliau berkata bahawa seorang yang berdarjat biasa atau orang yang berdarjat tinggi juga boleh dijadikan sebagai nazir. Tetapi malangnya dia tidak mengetahui bahawa orang yang membawa Quran Majid mempunyai keagungan suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah, yakni yang membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya ada perintah-perintah abadi. Al-Bainah ayat 3 dan 4, yakni suatu kitab yang mempunyai segala kitab-kitab lain dan segala kebenaran. Maksud kitab dan makna yang umum adalah suatu perkara baik yang menurut tabi insan ia dianggap boleh dipatuhi. Selanjutnya, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam menjelaskan berkenaan dengan Quran Majid merupakan kitab yang lengkap. Quran Syarif mengandungi segala hikmah dan makrifat. Ia tidak mengandungi sebarang perkara yang sia-sia sebagai isinya. Tafsir setiap perkara dilakukan olehnya sendiri dan setiap jenis sarana keperluan ada di dalamnya. Dari setiap sudut ia mempunyai tanda-tanda. Jika ada yang mengingkari suatu perkara di dalamnya, maka kita bersedia untuk membuktikan dan memperlihatkan kemuliaannya. Hari ini banyak serangan dibuat terhadap tauhid dan kewujudan ilahi. Pihak Kristian juga sangat giat melakukan serangan dan tulisan. Tetapi apa yang mereka katakan dan mereka tulis sebenarnya ia menulis berkenaan dengan Tuhan Islam, bukan berkenaan dengan Tuhan yang mati, yang disalib dan yang lemah. Kita berkata dengan lantangnya bahawa orang yang menulis mengenai kewujudan Allah Ta'ala pada akhirnya dia akan tunduk kepada Tuhan yang telah dipersembahkan oleh Islam. Ini kerana dalam setiap helaian dan lembaran Al-Quran tandanya dapat ditemui dan keadaan tabi manusia menyatakan tentang Tuhan berkenaan. Ringkasnya, apabila ada manusia atau insan yang bangkit berbuat seperti itu, dia sebenarnya bangkit ke medan Islam. Ini juga satu kemuliaan yang agung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah Malfuzat jilid 1 Urdu halaman 68 hingga 70 yang diterangkan dan dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita semua bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu merupakan satu mujizat yang sangat agung dengan akhlak-akhlak yang berlandaskan dan berasaskan daripada ajaran suci Al-Quran. Hazrat Rasulullah SAW telah dapat merubah keadaan umat manusia yang tadinya tidak bertuhan menjadi orang-orang yang bertuhan, yang tadinya tidak beramal menjadi orang-orang yang beramal baik, yang tadinya tidak berakhlak menjadi orang-orang yang berakhlak dengan pelajaran ataupun melalui pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terkandung di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk yang abadi dulu, hari ini dan sekarang. Apabila kita dapat melaksanakan segala pelajaran suci yang terdapat dalam Al-Quran, segala petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan yang terdapat di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kehidupan kita akan terjamin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan semua pada malam hari ini akan dapat memberikan banyak manfaat kepada kita semua dan berusahalah untuk kita dapat beramal sesuai dengan ajaran suci yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Untuk selanjutnya, saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Juga saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan jazakumullah ahsanul jazah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang telah banyak berdoa untuk kes kita di mahkamah yang telah bertahun-tahun berlangsung. Alhamdulillah, pada hari ini Mahkamah Tinggi Shah Alam telah membuat keputusan yang pada dasarnya ianya memihak kepada jemaat dan pada dasarnya ia memberikan kemenangan kepada jemaat, di mana hakim telah membuat keputusan bahawa orang-orang yang telah tertangkap seramai 39 orang, 29 di antaranya adalah merupakan orang-orang yang lahir di dalam jemaat, maksudnya Born Ahmadi. Mereka tidak tertakluk di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi dengan kata lain, mereka tidak boleh menyoal kita, mereka tidak boleh menyiasat kita, mereka tidak boleh melakukan apa-apa kepada kita semua. Namun begitu, ada sedikit penambahan daripada apa yang pernah diputuskan oleh hakim yang sama sebelum ini, iaitu beliau mengatakan bahawa bagi mereka yang bukan Born Ahmadi ataupun mereka yang mulai aktif di dalam jemaat ini dalam beberapa tahun,
maka ke atas mereka dikehendaki hadir ke mahkamah syariah untuk mendeklarkan. Jadi insyaAllah hakim juga mengatakan bahawa sekiranya mereka yang 10 orang ini yang tadi bukan lahir di dalam jemaat, mereka yang 10 orang ini dapat membuktikan bahawa mereka adalah merupakan anggota jemaat Ahmadiyah, maka mereka juga akan tidak berada di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam. InsyaAllah kami akan kongsi hasil court order ataupun keputusan mahkamah setelah kami menerima sepenuhnya keputusan daripada pihak peguam jemaat. Jadi jazakumullah khairan jazaa kepada semua yang tidak pernah henti-henti mendoakan untuk keberjayaan dan kemenangan jemaat, dan pada hari ini Allah Ta'ala telah mendengar doa-doa kita dan telah menjawab doa-doa kita. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Sesungguhnya ini merupakan satu tanda kebenaran yang tidak dapat ditolak oleh mana-mana pihak sekalipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita semua dan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas pendakwaan yang kita berdiri pada hari ini, bahawa sesungguhnya kita adalah merupakan anggota Jemaat Ahmadiyah Muslim yang merupakan Muslim yang sejati. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua, dan sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.